jadi pada politik kita? Semua sedap ni. Stabil. Stabil. Stabil, good. Cikgu letak tepi ni dulu Bila kita ada sikap saling menghormati, mempunyai kepercayaan kepada rukun negara, politik kita akan stabil. Bila politik kita stabil, negara kita dari segi sosial macam mana? Aman. Bila aman, ekonomi kita macam mana? Meningkat. Stabil. Maju. Tak boleh stabil. Stabil ni politik. Ekonomi lebih maju. Maju kita katakan maju. Okey, baik. Sekarang kita nak linkkan dengan jawapan. Okey, parti kita meningkat, berkembang Cikgu dah bagi tahu begitu. Ekonomi kita tak boleh panggil stabil. Stabil tak bergerak lah. Statik. Ekonomi mesti meningkat. Politik stabil. Okey. Kita nak jadikan sebagai ayat lengkap. Okey, tolong off. Pelajar, ada gangguan bunyi. Tolong off mic Okey. Okey, pelajar. Jelaskan. Okey. Risikan kata supaya negara aman tanpa perselisihan faham antara kaum. Good. Risikan. Jawapan yang pertama tu menarik. Yang membolehkan apa? Yang membolehkan politik negara stabil, 1 markah, ekonomi berkembang. Good, risikan. Jawapan yang menarik. Dapat 3 markah, risikan. Okey, pelajar boleh tengok dekat chat jawapan risikan tu. Ada lagi jawapan pelajar? Siapa yang boleh on mic pun tak apa. Okey, kita nampak jawapan. Ada jawapan apa tu? Imaya. Okey, kita tengok. Cikgu ambil 2 jawapan ni. Supaya kita nampak. Tak apa, salah tak apa pelajar. Kita nak belajar ni kalau semua betul, kita senang lah Kita nak belajar ni mesti ada salah. Kalau betul, cikgu ucapkan tahniah lah. Maksud kita dah bersedia dengan peperiksaan kan. Okey. Kalau kita nampak jawapan ni, risikan, dibagi jawapan perselisihan faham. Politik stabil. Ekonomi berkembang. Dapat 3. Agar politik negara kita stabil, contohnya semua masyarakat hidup secara bekerjasama, kita kena link dengan pemerintahan beraja. Kalau kita tak boleh. Kita nak raja kita ni kekalkan apa? Raja ni sebagai lambang. Yang boleh negara kita, politik kita stabil, yang mana menggalakkan, kita kena bagi ayat macam itu. Menggalakkan wujudnya perpaduan di kalangan masyarakat melalui kerjasama. Dengan adanya kerjasama ini, ekonomi kita akan meningkat. Hal ini, nampak? Membolehkan masalah kewangan negara, ayat tak cantik lah. Hal ini masalah kewangan negara kita boleh elakkan apa? Apa lagi pelajar? Cikgu tak nampak lagi jawapan yang okey, Alia. Sistem bertaja dianggap sebagai tonggak kestabilan. Good, Alia. Jawapan Alia ni dia ada 2. Pelajar. Kita nampak jawapan Alia ni, dia ada 2 di situ. Satu ialah tonggak kestabilan dan teras perpaduan untuk kemakmuran. Bagus, Alia. Hebat jawapan Alia. Jawapan pendek saja. Kalau cikgu kopikan jawapan Alia ni, dia ada kesinambungan jawapan dia. Kita nampak kan? Sebagai tonggak kestabilan, sebab dia kaitkan. Dan teras perpaduan untuk kemakmuran negara. Walaupun macam ini nampak simple, menarik kan? Jadi boleh linkkan juga dengan di mana semua rakyat, ada jawapan panjang. Rakyat apa? Mempercayai konsep rukun negara. Okey, last kita tengok jawapan Kalai. Tahniah Kalai. Panjang jawapan ini, kita cuba tengok. Jangan kita risau kalau tak salah, tak apa. Kalau kita betul, kita rasa seronok je kan jawapan kita kan. Kita nak latih ni. Okey. Cikgu besarkan sikit. Kalau kita nampak di sini, dia link tak? Supaya dapat matematika okey, keamanan. Okey. Sebagai contoh, semasa pendudukan asing, dia tak kena ni Kalai.
Kita nak kaitkan sistem beraja tu. Kalau kita kata asing, contohnya sewaktu peristiwa Malayan Union, apa peranan raja? Raja menjadi anggota barisan hadapan menentang British dalam pelaksanaan Malayan Union. Contohnya Sultan apa pelajar? Sultan apa yang ke depan yang kita nampak? Ini ulang balik ni. Sultan Johor. Sultan Johor, Sultan Perak. Kita nampak. Kalau banyak jawapan tu, yang ini tidak berapa... Boleh betulkan lagi kalau di antara sini ni. Kita boleh betulkan supaya dia relevankan dengan soalan. Tak apa. Tahniah. Satu cubaan yang baik. Ini kita tengok pelajar. Ini kebat yang pertama. Yang kedua. Yang lain itu, kita nampak. Ini soalan umum. Soalan Melaka. Dia tanya, yang tadi ditanya jelas, eksekutif. Yang ini dia tak tanya pun eksekutif ke, perundangan ke, kehakiman ke, pengampunan, dia tak tanya. Okey, jelaskan bidang kuasa yang di Pertuan Agong dalam perlembagaan. Dia nak markah. Okey, kalau pelajar bagi 4 fungsi agung tadi agak-agak dapat markah atau tidak? Yang 4 tadi. Perundangan, eksekutif, kehakiman, pengampunan. Dapat 4 saja. Ya. Kita akan dapat 4 markah. Kuasa bidang yang Pertuan Agong itu ialah fakta. Jadi pelajar dah dapat 4/6 daripada fakta yang ada. Jadi pelajar masuklah eksekutif tadi. Kalau kita nak masukkan, katakan kita nak masuk Agong sebagai apa? Dari segi perundangan. Ketua Agama Islam. Bagi negeri beliau dan negeri-negeri yang tiada sultan misalnya. Okey. Yang ini cikgu yakin pelajar boleh jawab. Ini 3.3. Cikgu tak nak sentuh B. B ini 3.5. Okey. Tengok belakang pelajar. Yang kedua, soalan perlis. Bagaimana yang di Pertuan Agong dilantik? Good. Ini soalan yang kita nak tengok balik di atas sekali. Bagaimana yang di Pertuan Agong ini dilantik? Okey, belajar tengok. Terengganu, Perlis, Selangor. Markah berapa ditanya tadi? Markah dia minta 4. Okey, pelajar. Okey, cuba tengok di sini pelajar. Kalau 4, cuba pelajar keluarkan jawapan dia. Bagaimana yang di Pertuan Agong dilantik? Kita bayangkan yang di Pertuan Agong. Paling tak ada yang di Pertuan Agong ini dia lantik 5 tahun sekali. Okey. Okey, come on pelajar. Cuba buat ayat di sini. Dia nak 4 markah. Okey, Patricia kata dipilih di kalangan raja. Buat terus ayat penuh. Buat ayat penuh pelajar. Sekarang, cikgu dah letakkan poin ini. Kita hanya tengok di sini. Okey, gunakan chat untuk PDP kita. Kelas kita. Yang lain boleh hubung kemudian. Kita tumpukan kepada kelas kita. Masa kita 1 jam saja. Apa soalan tadi, Cikgu? Di atas sudah tulis dah. Bagaimana yang di Pertuan Agong dilantik? Ini soalan daripada negeri Perlis. Bagaimana yang di Pertuan Agong dilantik? Kita nampak situ kan? Okey. Okey, kita nampak dekat buku teks ni. Jelas. Okey, 4 markah, tulis 4 poin. Okey, keluarkan pelajar supaya kita bila kita tulis kita ingat.
Okey, dipilih di kalangan raja-raja. Okey Zik dipilih di kalangan raja-raja. Tadi tertinggal tu. Raja mana? Kalau kita tengok Aida kata yang di Pertuan Agong dia lantik di kalangan raja. Okey, kalau kita tengok di chat, anak-anak harap kita dapat gunakan chat semaksimum yang boleh supaya kita dapat membantu rakan-rakan kita. Kalau nak sembang, kita sembang di kemudian. Baik. Kalau kita tengok, cikgu ambil daripada awal. Kita ambil semua jawapan ni. Okey. Walaupun pendek, kita ambil juga. Cikgu kopikan juga supaya pelajar dia nampak. Okey. Kalau kita tengok jawapan ini, jawapan yang dibuat oleh Haziq, okey, dipilih di kalangan raja, dilaksanakan oleh majlis syariah raja. Pendek je. Itu ada dua tu. Raja di kalangan 9 buah negeri. Tak bagi tahu negeri mana. Dan pilih di kalangan raja yang memerintah, di kalangan raja yang memerintah 9 buah negeri. Iaitu, nampak, beza tak jawapan Aidil dengan Aina? 3. Kita nampak di sini. Dilantik di kalangan raja, 9 buah negeri, contoh. Sama. Jadi pelajar, kalau kita tengok di sini, macam mana kita nak dapat 4 markah? Macam mana kita nak dapat 4 markah? Okey, cuba tengok. Dilantik di kalangan raja yang memerintah. 1. Di 9 buah negeri. 2. Contoh negeri. 3. Majlis raja-raja. 4. Okey. Kalau pelajar nak tambah, 5 tahun sekali. Itu boleh. Kalau kita nampak. Oh, kita boleh tambah. Ada. Benda itu memang kita belajar. Jadi pelajar boleh nampak di situ. Ya. Bukan semua negeri kita nak masuk contohnya. Kita letak contohnya. Dia senang je. Negeri-negeri yang ada sultan. Negeri-negeri yang ada sultan. Bukan semua kita nak masukkan kan. Kalau kita nak masukkan jenuh juga. Jadi kita nampak di sini. Soalan perlis kita dah boleh jawab. Soalan perlis yang kedua sama. Dia kata nyatakan bidang kuasa yang di Pertuan Agong. Yang ini kita dah jawab. Yang ni kita dah jawab. Okey. Bagaimana kita nak menunjukkan rasa hormat? Good. Kebat ni kita belum jawab lagi pelajar. Macam mana kita nak menunjukkan rasa hormat kepada institusi raja? Okey. Salah. Apa yang kita jangan tinggalkan di sini pelajar? Kita tolong off mic pelajar. Okey. Macam mana kita nak tunjuk rasa hormat? Taat setia. Good. Fadliana, kalau boleh kita jangan tinggalkan prinsip apa? Good. Kita cing kata bagus. Okey, kita jangan tinggalkan satu adalah prinsip rukun negara. Okey, good. Dalam rukun negara ni kita bagi lagi perincian. Iaitu kesetiaan kepada raja. Raja. Kita dah dapat poin di sini. Barulah kita nampak apa lagi. Kita mematuhi undang-undang. Kenapa kita mematuhi undang-undang? Sebab Yang di-Pertuan Agong ni telah melantik orang yang berautoriti untuk melaksanakan undang-undang. Kita menghormati pentadbir. Kita nampak di situ. Rasa hormat. Apa lagi yang kita rasa hormat? Yang pelajar boleh bagi jawapan. Kalau kita tengok di chat ni, banyak ni jawapan ni. Mematuhi undang-undang. Good. Tidak membincangkan soal-soal sensitif di media sosial. Boleh. Memartabatkan institusi beraja. Alia kata. Menyanyi. Good. Hanif. Menyanyikan lagu Negaraku. Negaraku ni sebagai identiti. Lambang identiti. Memastikan perpaduan. Ini banyak jawapan berdua. Cuma saya nak ingatkan anak-anak. Bila kita dapat soalan kebat, kalau boleh kita latihlah menjawab menggunakan kaedah holistik.
Jadi pelajar, kalau kita tengok di sini, apa yang saya boleh tekankan, kita nak tekankan 3.3. Kita tengok kedudukan yang di Pertuan Agong, kita dah tekankan di sini. Oh, ini eksekutif. Kita kena baca pelajar. Apa beza perundangan dengan kehakiman? Kehakiman ni dia lantik hakim saja pelajar. Kehakiman hanya melantik hakim. Perundangan, paling-paling tak ada pun pelajar boleh tengok bagaimana Agung memperkenankan undang-undang dan Agung menjadi ketua agama Islam. Seperti saya bagi tahu tadi. Kalau pengampunan, maksudnya orang yang bersalah di wilayah persekutuan boleh memohon keampunan daripada yang di Pertuan Agong. Jadi pada cikgu, dua muka surat ini kita jangan tinggallah. Dua muka surat ni. Kita kena betul-betul cakna, tengok, faham. Kalau tengok lagi sama lagi, 3 muka surat. Ini tak ada soal cikgu. Kedudukan yang di Pertuan Agong berasaskan perlembagaan. Ini perak. Tapi dia link yang tadi. Yang ini kita dah bincang. Bermaksud 5 muka surat sahaja pelajar. Yang lain-lain tu bersambung-sambung lah. Macam soalan Melaka tadi dia kata apa? Amalan demokrasi kan ada di sini. Kalau sini. Bagaimana amalan demokrasi dilaksanakan dalam bidang perundangan? Satu jawapan yang pelajar boleh bantu cikgu. Apa jawapan? Amalan demokrasi yang kita buat di negara kita. Yang baru ni di Melaka, yang baru ni berada di Sarawak. Negeri Sarawak dah buat. Apa amalan demokrasi kita? Paling-paling tak ada satu, jangan hilang. Kempen pilihan raya. Buang perkataan kempen, ambil perkataan pilihan raya. Kalau kita kata di sini, antara amalan demokrasi kita untuk memastikan sistem pentadbiran kita ni nampak? Amalan pilihan raya. Di sini banyak markah pelajar. Kita nampak kenapa pilihan raya ni? Kalau kita nampak pilihan raya kita ni tempoh 5 tahun sekali. Kita dapat markah situ kan? Kita nampak. Yang lain tu pelajar boleh bagi tengok lah. Tengok kempen. Apa lagi kita boleh ambil? Jadi kita nampak apa tujuan pilihan raya? Untuk memberi mandat. Membentuk kerajaan. Tugas kita pula mengundi untuk menunaikan hak dan tanggungjawab. Pilihan raya saja pelajar boleh dapat 3. Belum kita masuk lain. Kebebasan kita. Apa hak kita dari segi kebebasan? Sebelum cikgu buka pelajar. Apa hak pelajar? Kebebasan apa? Kebebasan asasi kita ni banyak. Untuk memilih. Hak bersuara. Kebebasan bersuara. Good. Lagi? Agama. Pemimpin. Kebebasan beragama. Kebebasan berapa lagi? Berpolitik. Berpolitik. Berhimpun. Ini penting ni. Kalau kita, ini semua kebebasan yang ada pada pelajar. Pada kita sebagai rakyat Malaysia. Kita kebebasan diri. Tidak seorang pun boleh ambil nyawanya, dilucutkan kebebasannya kecuali mengikut undang-undang. Undang-undang jatuhkan hukuman gantung, baru boleh lah. Orang lain tak payah nak gantung. Kebebasan beragama. Hak kita dalam pendidikan. Kebebasan bersuara. Ini 2 poin ini sebenarnya dah cukup untuk kita dapat markah tadi. Sama lagi bawah ni. Pengesingan. Tapi cikgu tak galak lah pelajar nak ingat banyak-banyak ke. Banyaknya cikgu saya nak baca. Bukan kita nak baca semua pelajar. Yang penting kita faham. Bila kita dapat soalan ini. Itu sebab cikgu selalu suka. Kalau pelajar dapat saja bahan yang cikgu Ra'ainan buat ni, kita tengok. Jelaskan fungsi majlis raja-raja. Salah satu yang kita bincang tadi apa? Apa fungsi majlis raja-raja yang kita bincang tadi? Melantik PDBA. Pemimpin. kita dapat satu markah. Satu markah kita dapat dah. Jelaskan fungsi. Sekurang-kurangnya kita tak ada hantar kertas kosong pelajar. Huraikan bidang kuasa. Okey, kita dah jawab soalan ini. Okey, ini kita dah jawab dah kenapa perlu dipertahankan. Kita akan tik lah. Okey, soalan ni kita dah jawab. Turun lagi bawah. Tengok pula soalan yang kedua.
Nyatakan kedudukan yang di-Pertuan Agong berasaskan perlembagaan. Yang di-Pertuan Agong ada kuasa perundangan, yang di-Pertuan Agong ada kuasa kehakiman. Okey, good. Yang ini pun kita dah jawab dah. Jelaskan bidang kuasa baginda dalam bidang perundangan. Satu cikgu dah sebut tadi, apa pelajar? Agama, good. Kita pegang agama. Okey, apa lagi? Dia nak 3. Selain daripada agama, Hak keistimewaan. hak keistimewaan. Lagi? Satu lagi? Penyisihan darurat. Ya, darurat. Okey. Nampak? Yang tadi eksekutif. Okey, kita dah dapat di sini. Kenapa kita nak soalan keempat ni hampir sama aja. Mengapa sistem ini kita nak kekalkan? Bahawa 3 institusi tersebut. Ini institusi jelaskan tugas eksekutif. Kita dah bincang tadi. Relevan kita dah bincang. Bila kita buat tik-tik macam ini pelajar, kita tengok semua soalan, kita dah rasa seronok. Bagaimana yang di-Pertuan Agong dilantik? Tadi kita bincang 4. Yang ini dia nak 2 je. Salah satu apa jawapan pelajar? Di kalangan mana? Berapa negeri? 9 buah negeri. 9 buah negeri. Contoh? 9. Katakan 9. Selangor. Okey. Di sini ada berjaya-jaya je. Dapat dah markah. Kita tak hantar kertas kosong. Okey, yang kedua dia kata, yang di-Pertuan Agong bidang meliputi kuasa eksekutif, perundangan, kehakiman. Jelaskan bidang kuasa tersebut. Kita cerita sikit-sikit saja. Pelajar. 4 markah. Yang ini pun pelajar. Nampak pelajar tak kehilang dah ni. Kita dah bincang dah. Bawah. Bidang kuasa yang di-Pertuan Agong. Ini kita dah bincang. Okey. Amalan demokrasi. Okey. Apa dia tadi pelajar? 2 yang kita jangan hilangkan. Pilihan raya. Pilihan raya dengan hak Bukan unyat. Hak asasi. hak asasi. Okey. Okey, pilihan raya ni apa fungsi kita sebagai rakyat? Memilih Pemimpin. Memilih pemimpin. Eh, Kita dapat 2 di situ. Memilih pemimpin. Hak asasi tadi ada 4 kan? Salah satunya kebebasan apa? kebebasan Suara. Bersuara lagi. B lagi. Kebebasan Beragama. B lagi. Asal diri, hak Ya. hak Bermaksud pendidikan. pelajar, 6 markah. kebebasan asasi. Ya, asasi. Yalah, kebebasan asasi. Asasi itu semua berhimpun, beragama, bersuara kan. Hak dari segi undang-undang. Bermaksud pelajar, kita dah dapat. Kita akan rasa seronok. Saya boleh yang ni. Yang ini pun saya boleh. Kepentingan sistem demokrasi. Takkan kita tak tahu. Apa guna sistem demokrasi? Dengan ada sistem demokrasi ni kita ada hak apa? Hak untuk memilih pemimpin yang kita suka. Kita hak menyuarakan apa? Pandangan Dapat. dan pendapat. Oh. Jadi soalan ini negeri mana ni kalau kita tengok? Negeri mana? Kita tengok. Melaka. Kita dah dapat jawab. Yang lain pun pelajar kalau kita tengok sama aja. Jadi pelajar, tumpuan kita pada malam ini jelaslah Okey, kita nampak yang ini cikgu tak nak sentuh. Nanti pelajar yang ada ini semua cikgu dah tulis jawapan dah. Pelajar akan tengok saja. Untuk 1 jam ni mungkin agak sukarlah untuk kita sentuh semua. Cikgu nak takkan tinggalkan anak-anak yang hadir pada malam ini sebelum kita sentuh sikit kertas 1. Okey. Ini tengok kan nota-nota macam ini yang daripada BPK kan menarik, memudahkan kita nak baca kan. Bukan susah sangat kita nak baca kan. Senang aja. Kita take note, ambil capna supaya kita tak hilanglah soalan-soalan yang mudah pada pandangan cikgu. Okey, kita tengok soalan kertas 1, kita nak pilih soalan yang terbaik. Okey, soalan yang pertama. Kuasa raja semasa Kesultanan Melayu Melaka meliputi semua. Dia nak kecuali. Dah ada sini pelajar. Cukai. Kekayaan. Cukai ni siapa yang fungsi? Siapa yang berkuasa dalam cukai? Bendara. Bendahara ke penghulu bendahari? Bendahara. Good. Okey. Okey, kita nampak soalan kedua. Ini pula belajar. Soalan kedua.
Secara tradisinya Raja Melayu dianggap sebagai apa? Raja Melayu Yang Tuan Agong lah. Mana jawapan? Sebenarnya jawapannya tak baik soalan ni sebab sebab dia nak 3 jawapan. Mana boleh 3 tapi latihan saja ni Mana? Ketua agama. Betul tak? Kita nak buang satu jawapan je pelajar. B. Kita nak buang A kot. Mana jawapan yang kita nak buang itu salah? B. B. Jawapannya betul B. Jawapannya betul B. B. 1, 2, 4. Ketua Panglima tak ada lah nampak? Ketua Panglima tak ada. Okey. Kita nampak yang seterusnya. Pemerintah Kesultanan Melaka dikukuhkan dengan konsep Islam. Hal ini menjadikan raja sebagai apa? Senang soalan. Ketua agama Ketua agama Islam. Okey. Mana belum bagi soalan lagi ni? Okey. British menggunakan teknik act untuk meluaskan pengaruhnya di tanah Melayu. Apakah act pelajar? Perjanjian. Tengok betul mana? Cuba tengok betul. B. Menggunakan tentera. Tentera? Okey, cikgu bagi masa panjang ni. Cuba tengok betul-betul. Soalan ini pelajar, apa jawapan? Apa dasar British yang telah menyebabkan kita nampak D je. Okey. Kita rasa D. Kita bagi D. Why D, why? Okey. Lah. Ada 2 jawapan. A, D. Solihin bagi 2 jawapan. Jawapannya D lah. Okey. Okey, kita nampak. Kita tengok dia Pertuan Agong sikit. Okey, soalan ini pelajar. Buang satu jawapan sebagai latihan saja dalam peperiksaan tak ada 3 jawapan macam ni. Yang Pertuan Agong berhak memberi nasihat berkaitan pelantikan jawatan tertentu. Manakah jawatan yang memerlukan rundingan Majlis Raja-Raja? D. Sekejap. C. Sekarang saya lepas dulu. C tepat ego. Okey, bagus. Ketua Audit Negara ni bukan Majlis Raja-Raja, betul? Ini di bawah Agung saja. Ini kehakiman. Okey ke? Okey, pandai, bagus anak-anak. Ini soalan-soalan macam ini dia akan mematangkan kita lah. Okey, Majlis Raja-Raja melaksanakan peranan sebagai pengimbang melalui 2 cara. Buang 2 jawapan. Jawapan mana yang salah? Ada satu jawapan tu memang confirm salah. Jawapan nombor 4 tu salah. 4 tu salah. 4. Okey. 4 salah. 4 dengan 4 salah. 4. 4 salah. Okey, satu lagi salah. 4 salah. Jawapan dia C. C. Kalau C salah, 3 betul. Majlis Raja boleh mengisytiharkan darurat ke? Cikgu 1-2. Hak untuk berhenti dalam beberapa pelantikan penting. Contohnya pelantikan yang di Pertuan Agong kan? Membincangkan hal berbau dasar negara. Jadi mana kita nampak? A. Saja. Baik anak-anak. Jadi kita tak boleh nak jawab semua. Banyak lagi soalan. Masa kita 1 jam. Tumpuan cikgu pada malam ini kita nak bincangkan tentang 3.3. Tentu pelajar cikgu kenapa tak bincang yang lain secara detail? Sebab cikgu nak bagi tumpuan kepada yang ini pelajar. 3.3. Yang lain 3.1, 3.2. Pelajar boleh tengok. Namun begitu, cikgu sentuh juga sambil-sambil tentang 3.4 demokrasi, 3.2 berkaitan dengan Majlis Raja supaya kita tak tertinggal. Jadi harapan cikgu serba sedikit, anak-anak, kita ada satu lagi kelas sahaja. Sebelum anak-anak balik ke asrama, sebelum anak-anak berehat, sebelum cikgu stop kelas kita untuk, sebab kita dah nak bersemuka kan. Jadi cikgu doakan anak-anak terus istiqamah belajar. Dikurniakan nikmat kesihatan yang berpanjangan. Jangan giwab.
Kalau dapat makan percubaan teruk, tak apa. Kita ada masa lagi anak-anak. 58 hari menentukan anak-anak berada di mana. Okey, terima kasih Toche Nandra. Jumpa lagi. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Terima kasih. Terima kasih, cikgu.